Berhenti! Berhenti! Jangan lari! Berhenti! Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Sempena Tahun Baru Cina, Jabatan Kastam Diraja Malaysia memantau aktiviti penyeludupan mercun. Lokasi hotspot seperti di Butterworth, Pulau Pinang menjadi sasaran bagi mengekang kegiatan sindiket itu. Laporan wartawan Afifah Haminuddin membuka tirai 999 minggu ini. Berdasarkan statistik yang diperoleh sepanjang tahun 2022, kes rampasan mercun merekodkan 154 kes dengan jumlah kerugian yang ditanggung negara dianggarkan melebihi RM400,000. Susulan itu, pihak Jabatan Kastam Diraja Malaysia melancarkan Ops Hingar pada 19 Januari lalu bagi menangani isu ini. Objektif utama kita pada petang ini dengan ejaran ini adalah untuk mencegah pengedaran mercun. Kita fokus kepada kenderaan untuk ejaran ini. Kita fokus kepada lori dan kalau kata disyaki kenderaan persendirian itu kita buat pemeriksaan. Kita akan buat persen di ACR. Tepat jam 3 petang, satu sekatan jalan raya diadakan sepasukan pegawai kastam Unit Operasi dan Merin bahagian penguatkuasaan Pulau Pinang di sekitar lebuh raya lingkaran luar Butterworth atau Tol Bor, Pulau Pinang. Barang semua kan? Semua tepung kan? Oh, baik 185. Nanti 3 TV, buka tik. 185, 228. Oh, sekalian. Tapi benar, kedai ya? Tadi dah main Pinang, Pulau Pinang. Operasi yang turut disertai pasukan tempur operasi Medan Kastam, Kobra, telah memeriksa lebih 50 buah kenderaan termasuk kenderaan perdagangan bagi mengesan aktiviti penyeludupan barang tidak berkastam. Mi. Itu Sungai Priu. Satu kursi kosong nak depan nak pergi hantar rumah dia. Letak gambar kami pun dekat potong orang balik nak gam. Oh, tapi dia nak hantar rumah dia. Oh, ni meja kosong Okey. Tak ada apa. Kira-kira jam 3.30 petang, pihak kastam telah mengesan sebuah lori mencurigakan yang meletakkan kenderaannya berhampiran Tol Bor selama lebih 15 minit. Ketika pihak berkuasa cuba menghampiri, pemandu lori itu melarikan diri meninggalkan kenderaannya. Dia lari, oi! Hei! Berhenti! Lari! Jangan lari! Hei! Berhenti! Hei! Berhenti! Jangan lari! Laju. Individu terbabit gagal dikesan, namun hasil pemeriksaan lanjut di bahagian belakang lori berkenaan mengejutkan pihak berkuasa.
Setelah hampir 40 minit sekatan jalan raya, pihak kastam telah mengesyaki sebuah lori yang telah meletakkan kenderaannya di bahu jalan, kira-kira 100 meter dari sekatan jalan raya. Dan ketika diperiksa, pemandunya telah melarikan diri meninggalkan kenderaannya dan hasil pemeriksaan pihak kastam, lori ini telah dipenuhi dengan muatan mercun. Kesemua 137 kotak yang mengandungi pelbagai jenis mercun dan bunga api disyaki tidak berkastam dan terlibat dengan sindiket penyeludupan barang larangan. Selain itu, status kenderaan lori yang digunakan untuk menyeludup turut diragui pihak berkuasa. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Penguatkuasaan dan Pemantauan, Datuk Sazali Mohamad, nilai rampasan pelbagai mercun dan bunga api itu dianggarkan sebanyak RM36,200 dengan jumlah duti serta cukai yang terlibat bernilai lebih RM23,000. Mercun ni adalah satu barangan larangan import bersyarat. Ia memerlukan permit import yang dikeluarkan oleh Jabatan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Jadi terdapat syarikat-syarikat yang telah diberi kelulusan permit import tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat juga syarikat-syarikat yang telah diberi kelulusan untuk mengimport telah menyalahgunakan permit import tersebut. Tambahnya, cukai import yang tinggi sebanyak 50% serta cukai jualan 10% antara faktor utama sesetengah individu terlibat dalam sindiket penyeludupan bagi mencapai keuntungan yang maksimum. Bagi kes-kes menyeludup mercun, jadi jika disabitkan kesalahan di bawah Seksyen 135 Akta Kastam 1967 yang mana memperuntukkan bagi kesalahan pertama dikenakan denda tidak kurang dari 10 kali ganda amaun duti kastam dan tidak lebih dari 20 kali ganda dari amaun duti kastam atau hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Datuk Sazali Mohamad turut menekankan pengawalan ketat oleh pasukan Kobra ketika menjalankan operasi penguatkuasaan JKDM antara faktor utama sesuatu operasi mencapai kejayaan. Kobra ni satu pasukan elit dalam bahagian penguasaan Jabatan Kastam ni. Jadi pasukan Kobra ni ataupun Custom Operational Battle Force Response Assault Team telah ditubuhkan dan dilancarkan secara rasmi pada 2016 di Terengganu. Pasukan Kobra ni dia bertindak sebagai Strike and Support Team kepada pasukan serbuan Jabatan Kastam di seluruh negara bagi kes-kes yang high risk dan high profile, terutamanya yang melibatkan kes-kes dadah, senjata api, penyeludupan rentas sepadan baik melalui muat laut ataupun darat. Dengan kekuatan seramai 61 anggota, pasukan Kobra turut ditugaskan melindungi pengurusan tertinggi serta aset-aset penting Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kobra ni banyaklah sumbangannya dalam Jabatan Kastam, antaranya adalah bekerjasama dengan cawangan narkotik dalam tangkapan kes dadah terbesar di Malaysia pada tahun 2021. Mereka juga terlibat joint operation bersama agensi-agensi lain seperti Sting, PDRM, APMM, Jabatan Imigresen Malaysia dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang lain. Selain menumpaskan sindiket penyeludupan dan pemerdagangan, penubuhan pasukan Kobra turut mempertingkatkan kawalan keselamatan, khususnya di kawasan sempadan negara. Laporan Afifah Haminuddin, 999. Bunuh, bakar dan buang. Negara digemparkan dengan penemuan mayat tidak sempurna yang sebahagian daripada anggota badannya dikerat kepada 6 bahagian. Bahagian badan itu kemudiannya disumbatkan ke dalam sebuah bagasi sebelum dibuang ke lebuh raya utara selatan.
Wartawan Tun Nizami Hashim ke lokasi kejadian bertemu Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Syafaatun Abu Bakar bagi mendapatkan perincian kes itu. Minggu lalu, pengguna lebuh raya Utara Selatan dikejutkan dengan penemuan satu mayat lelaki yang dikerat 6 di Rawang Selangor. Satu mayat yang tidak sempurna dan sebuah bagasi yang berisi 6 keratan mayat itu ditemukan di tepi jalan di sini di kilometer 447 di Lebuh Raya Utara Selatan di Persimpangan Rawang Selatan sekitar jam 11.45 pagi, dan mayat itu telah dibawa ke Hospital Sungai Buloh dan hasil bedah siasat mendapati bahawa ianya adalah seorang warga asing. Dapati bahawa bagasi tersebut mengandungi kepala, tangan dan juga kaki, dan kita percaya bahawa itu adalah milik si mati, dan sebab kematian adalah disebabkan oleh multiple blunt and sharp injury. Menurut daripada pakar patologi mengesahkan bahawa si mati ini telah mati dibunuh 12 jam sebelum mayatnya dibuang di tempat kejadian. Pihak polis turut menyeru kepada orang awam yang mempunyai kehilangan ahli keluarga untuk tampil membuat laporan polis bagi membantu siasatan kes ini. Setakat ini, pihak polis telah membuat kita telah merangkap satu rakaman percakapan saksi dan juga lain-lain tindakan yang kita ambil lah. Contohnya kita juga telah menyemak CCTV di highway untuk membantu siasatan. Kita masih meneruskan siasatan lagi dan mengharapkan sangat-sangat maklumat daripada orang awam lah yang mempunyai maklumat untuk menyalurkan maklumat berkaitan kejadian ini kepada pihak kami melalui nombor telefon pihak IPD Sungai Buloh ataupun berhubung dengan Pegawai Penyiasat Inspektor Aruniswari. Kes disiasat ikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan kerana membunuh. Laporan Tun Nizami Hashim, 999. Sebuah kelab malam dikesan beroperasi secara haram dan mengupah pendamping bagi menarik pelanggan hidung belang. Operasi terganggu apabila terdapatnya pelanggan yang dipercayai mabuk mencetuskan provokasi serta menghalang tugas polis. Wartawan Tun Nizami Hashim turut berada di premis hiburan terbabit ketika operasi itu sedang dijalankan. Kekecohan itu tercetus apabila seorang wanita tempatan cuba melawan pihak berkuasa ketika opnoda dilaksanakan di dua buah premis hiburan di Seremban, Negeri Sembilan. Operasi yang diketuai Pegawai Bahagian Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap ditujuh Ibu Pejabat Polis Kontingen Negeri Sembilan, Inspektor Nur Suhaila Abdullah menyasarkan kelab malam yang didapati beroperasi secara haram. Siasatan awam mendapati bahawa pusat hiburan ini telah beroperasi sejak tahun lalu dan hanya diberikan lesen untuk menjual makanan dan minuman, dan mereka tidak diberikan lesen untuk berhibur ataupun lesen hiburan, dan ekonom itu pihak polis akan merampas segala peralatan yang digunakan untuk berhibur seperti mesin karaoke ini.
Namun, pengurus kelab malam ini mendakwa bahawa lesen hiburan tidak diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan ekoran penularan wabak COVID-19. Premis ni buka daripada jam berapa sampai jam berapa? Jam 4 hingga 12. Premis ni ada lesen. Saya difahamkan bila buat checking hanya ada lesen makan dan minum saja. Lesen hiburan masih belum ada. Ya, ini tengah proses. Sebab tahun lepas sudah gagal. Jadi tengah appeal. Sebab MCO mah tahun lepas masih MCO mah. Jadi tahun ni tengah appeal lah, appeal license untuk itu hiburan license. Permis hiburan ini juga disyaki menggaji wanita warga asing sebagai gadis pelayan pelanggan, GRO atau pendamping untuk lelaki hidung belang. Premis ni ada ditawarkan warga negara asing perempuan untuk bekerja dekat sini. Tidak. So yang ramai perempuan ni warga asing? Dia orang datang dari luar. Dia datang dari luar, dia minum sini lah. Ini customer lah. Kalau bukan GRO, kenapa masa kami datang, semua perempuan-perempuan ni berada dekat bahagian kaunter dan handbag dia juga berada di bahagian kaunter? Dia orang takut, jadi dia orang kumpul satu tempat lah. Susulan itu, wanita warga asing berusia 19 tahun ini yang disyaki bekerja sebagai GRO disiasat mengenai keberadaannya di premis hiburan tersebut. So what are you doing here? What are you doing here? I go play green beer. Just Drink beer yeah. and singing. Your friend also from Vietnam or from Malaysia? From Vietnam. All from Vietnam? Yes. Okay. Yeah. Are you working here? What you say? Every day you come here? I can speak English a little. Oh, you can speak little. Yeah. Siasatan lanjut mendapati wanita ini tidak memiliki sebarang dokumen diri yang sah dan ditahan untuk disiasat di bawah Akta Immigration 1999 Palang 63. How long you live here in Malaysia? 6 months ago. So may I know, where's your passport? Your document from your embassy? Don't have. I go care. Please screen me passport. Your passport missing, gone. So only your police report only? Only this one you yeah. have. You lodge a police report 26 September 2022. Till now you don't have any passport or you any document. Yeah, I have a go. So why? Go new. I go police. Your embassy? Yeah. You go to the Vietnam embassy? Vietnam embassy. So till now, you never get any passport from your embassy? No, Because it's too long. You stay here in Malaysia. From September till now, you don't have any document or any letter or any document from your embassy. Right? Không có hả? Lý do me speak English. I know. You can speak little. Operasi yang disertai 26 anggota ini dikejutkan dengan amukan seorang pelanggan tempatan yang disyaki berada di bawah pengaruh alkohol gara-gara tidak berpuas hati kerana obnoda yang dijalankan itu membantutkan malam minggunya untuk berhibur. Duduk. Iya. Toto, tadi lagi nak apa Toto? Ya buka. Saya panggil sampai boyfriend mari. Buka lah saya boleh komen. Saya sekarang boleh komen. Tindakan agresif pelanggan berusia 32 tahun itu memaksa pihak polis untuk menahannya kerana mengganggu tugas pejabat awam untuk melakukan tugasan. Saya mari sini. Kawan panggil saya minum bir. Datang pukul berapa sini? 10 lebih. Baru datang lah. You tinggal mana sini punya orang? Ibu Perak. Bila you datang lagi? Tanya saya boyfriend. Sudah minum? Tak ada.
Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Ahmad Zafir Muhammad Yusof, sepanjang tahun 2022, pihaknya telah melakukan 103 operasi di pusat hiburan dengan penahanan 283 individu. Selain daripada tindakan membuat pemeriksaan lesen cawangan ataupun pihak JSJ D7 ataupun cawangan kongsi gelap dan maksiat, kontijen Negeri Sembilan juga membuat pemeriksaan menyeluruh dari segi penghuni-penghuni ataupun pengunjung-pengunjung yang hadir, sama ada dalam senarai yang mereka ni ada terdapat yang wanted list ataupun yang mana ada terlibat dengan gangsterism. Di samping itu juga selain daripada pihak D7, pihak narkotik juga sering dilibatkan bersama dan akan menjalankan pemeriksaan dadah, urin, yang mana pusat-pusat hiburan ni ada juga yang terdapat elemen-elemen narkotik yang terlibat di dalam ataupun yang dijual di premis-premis tersebut. Kedua-dua permis hiburan itu diarahkan tutup mengikut Seksyen 6-1 Irnamen Hiburan dan Tempat-tempat Hiburan 1998. Bagi PDRM kontijen Negeri Sembilan bagi tahun 2023, pihak kami akan mempergiatkan lagi tindakan ataupun pemeriksaan di pusat-pusat hiburan, terutama sekali pusat-pusat hiburan yang tidak berlesen dan juga yang mempunyai aduan-aduan kegiatan maksiat yang berlaku di premis tersebut dan juga maklumat-maklumat dadah yang sering diterima. Kesemua 10 individu yang ditahan dan barang sitaan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Seremban untuk tindakan lanjut. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. No, it's not recorded. No, why you are recording? I don't understand. This is not my fault. Hey, it's not recorded. No, you all keep recording me. Am I did any mistake? Menunggang motosikal menggunakan nombor pendaftaran palsu. Itulah antara kesalahan yang berjaya dikesan dalam Ops Selamat ke-19 sempena Tahun Baru Cina. Wartawan Fuzail Ismail turut menyertai operasi berkenaan bersama Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur. No, it's not recorded. No, why you are recording? I don't understand. This is not my fault. Hey, it's not recorded. No, you all keep recording me. Am I did any mistake? Sempena sambutan Tahun Baru Cina, Ops Selamat 19 telah dilaksanakan oleh Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik Kuala Lumpur di sekitar ibu kota bermula jam 10 malam pada Sabtu lalu. Ni motor siapa punya? Datuk. Datuk. You tahu tak ni? Ha? You tahu tak pasal ni? Nombor plate ni? Tak tahu. You bawa saja. Sepanjang sekatan jalan raya dilakukan, polis mendapati seorang wanita tempatan menunggang motosikal dengan nombor pendaftaran milik sebuah van. Ketika soal siasat dijalankan, secara tiba-tiba, wanita ini bertindak meninggikan suara dan tidak mengendahkan arahan penguatkuasa. No, it's not recorded. No, why you are recording? I don't understand. This is not my fault. Hey, it's not recorded. No, you all keep recording me. Am I did any mistake? Actually, okay, listen to me. You don't shout, please. No, I'm getting so panic. Can you please leave me? I'm getting so panic. Please leave me. Hey, you sit down first. No. This is not fair. Why you all taking recording on me? Tadi tak ada. Oh, drama dia.
Bapa saudara wanita itu yang tiba di lokasi cuba memberikan alasan kononnya pemilik kedai aksesori yang tersilap memasang nombor pendaftaran. Hasil pemeriksaan polis mendapati penunggang motor terbabit bukan sahaja mempunyai nombor kenderaan palsu, turut didapati cukai jalan yang telah tamat tempoh sejak 2019 yang lalu. Dalam operasi sama, 2 warga asing yang menunggang motosikal tanpa lesen memandu yang sah turut ditahan. Tak ada lesen. Bunga abang. Abang punya. Motor siapa? Abang punya. Abang. Nak pergi mana? Nak pergi balik. Orang mana? Ke Indonesia. Indonesia. Pasport di mana? Ada pasport juga. Kosong. You dari mana datang sini? Ni kerja sini lah. Ni full man modal kerja. Where you come from? India. Saya pun tak tahu lah ni mulai. Malaysia license pun tak ada. Belum lagi. Kedua-dua lelaki berusia di antara 25 hingga 31 tahun itu dikesan melakukan kesalahan trafik di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana menunggang motosikal tanpa lesen sah. Malam ni untuk sekatan jalan raya motosikal ni, kita di Jalan Bangsa, di Jalan Genting Kelang, di Jalan Ampang. Untuk selamat lebih kurang 8,000 saman kita keluarkan setakat ni atas berbagai kesalahan sepanjang tempoh selamat. Setakat ni masih kesalahan biasa untuk penunggang-penunggang motosikal. Seperti tidak spesifikasi tidak mengikut ni lah, struktur body tu dan juga kesalahan pada nombor plate. Kesemua motosikal yang disita dibawa ke Balai Polis Trafik Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut. Operasi tamat jam 2 pagi. Laporan Fuzail Ismail 999. Mengacu pisau pemotong daging di tempat awam. Itulah aksi seorang lelaki apabila cuba ditenangkan oleh 2 anggota polis kira-kira jam 10.51 pagi di sebuah pangsapuri sekitar Pandan Indah pada 18 Januari lalu. Insiden berkenaan berjaya dirakam oleh orang awam sehingga tular di media sosial mencecah sehingga 52,000 jumlah tontonan. Pada pandangan saya lah, kalau kita nampak benda ni berlaku kan, kita janganlah cuba-cuba buat tindakan sendiri. Kita terus call polis. Sebab kita tak tahu orang tu dia ada senjata bahaya kan. Jadi sebagai seorang saksi kejadian, kita jangan sesekali buat tindakan sendirilah. Kita terus call polis untuk lebih selamat lah. Dalam 2023 ni, kita sepatutnya rakyat kita sedar apa yang kita perlu buat. Tindakan pertama, menyerahkan dia punya tindakan itu kepada pihak yang berwajib dulu untuk menjaga keselamatan kedua-dua pihak. Bila kita tahu orang tak kurang sioman, kita kena alert lah, dia ada di dalam kita punya society. So kita yang sioman ni, kita bertindak secara sioman lah, secara secara waras. Kita jangan follow tindakan orang yang tidak waras tu.
Suspek berusia 45 tahun itu berjaya ditahan oleh pihak polis sekitar jam 11 pagi dengan bantuan orang ramai. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Ampang Jaya bagi mendapatkan perincian kes ini. Kejadian ketika dia makan di sebuah restoran, dia tak bayar dan menyebabkan ditegurlah oleh pemilik restoran supaya membayar apa yang telah dimakan. So, suspek bertindak agresif kerana ditegur dan mencapai parang dan cuba untuk berdepan dengan siapa saja yang cuba menghalang dia lah. Hasil semakan polis, suspek merupakan pemegang kad pesakit mental yang sedang menjalani rawatan psikiatri. Menurut keluarga, dia memang ada rekod rawatan psikiatri dan perlu makan ubat berkala lah. So, daripada siasatan kita dapati suspek ni tak makan ubat. Walau bagaimanapun, kita akan mendapatkan laporan daripada pakar apakah keadaan mental beliau orang sebenar, dan juga kita akan rujuk peta siasatan ini kepada pihak DPP untuk tindakan lanjut dan juga pengurusan siasatan. ACP Muhammad Farouk turut menasihati orang ramai agar tidak bertindak secara melulu sekiranya berdepan dengan individu yang berbahaya. Kita lihat satu tindakan luar biasa ataupun kita mengesyaki tindakan itu di luar batas norma ataupun kita sangka dia ni mungkin kurang siuman. So, segeralah untuk menghubungi pihak polis untuk mendapatkan bantuan agar tindakan undang-undang boleh diambil. Saya nasihatkan orang awam supaya tidak bertindak di luar batas undang-undang seperti melakukan provokasi ataupun bertindak agresif juga kepada suspek. Suspek kini sedang menjalani rawatan di Ward Kuning Psikiatri di Hospital Kuala Lumpur dan kes disiasat mengikut Seksyen 506 dan 186 Kanun Keseksaan. Semban Rumah Labu Aras Utara. Driver ada kat dalam lagi. Allah. Kejadian sebuah trailer merempuh penghadang jalan sebelum terbakar di Lebuhraya Utara Selatan Plus telah menyebabkan 2 mangsa rentung dipercayai sepasang suami isteri. Saksikan perinciannya dalam tragedi 999 minggu ini. Driver ada kat dalam lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. 2 individu ditemui rentung dalam satu kebakaran melibatkan sebuah trailer yang membawa muatan biji plastik di kilometer 259.6 Lebuhraya Utara Selatan Plus, arah selatan di Seremban, Negeri Sembilan. Mangsa yang juga pemandu dikenal pasti sebagai Mazlan Mulut, berusia 48 tahun, manakala penumpang dipercayai isterinya, Fauziah Uyup, berusia lingkungan 40-an. Menurut Ketua Balai Bomba Seremban 2, Muhammad Kamal Muhammad Timah, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian tersebut pada jam 8.42 pagi. Siasatan awal mendapati trailer itu dipercayai dalam perjalanan dari arah Klang menuju ke Senawang. Trailer itu dikatakan hilang kawalan lalu terbabas sehingga melanggar penghadang jalan menyebabkan kedua-dua mangsa tersepit di bahagian kepala lori. Pelanggaran itu mengakibatkan keseluruhan trailer terbakar sebelum berjaya dipadamkan pasukan bomba yang bergegas ke lokasi kejadian.
Kemalangan itu turut membabitkan sebuah kenderaan jenis Proton yang dipandu seorang lelaki berusia 31 tahun. Namun, mangsa dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan parah. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf, memaklumkan kejadian itu telah menyebabkan keseluruhan lorong lebuh raya terpaksa ditutup sehingga menyebabkan kesesakan lalu lintas sepanjang kira-kira 6 kilometer. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 3 warga negara Malaysia termasuk seorang remaja wanita yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Myanmar berjaya diselamatkan dan dibawa pulang ke tanah air. Saksikan perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Seorang remaja wanita termasuk 2 lagi warga tempatan yang menjadi mangsa sindiket penipuan tawaran pekerjaan di Myanmar berjaya diselamatkan. Kesemua mangsa berusia lingkungan 19 hingga 33 tahun itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada 17 Januari lalu. Susulan kejadian, ketiga-tiga mangsa telah diserahkan kepada pihak polis Diraja Malaysia PDRM untuk siasatan lanjut membabitkan sindiket jenayah itu. Sepasang kekasih berjaya ditahan selepas dikejar 10 kenderaan peronda polis sejauh 70 km di lebuh raya utara selatan sekitar Johor Bahru kira-kira jam 11.30 malam pada 18 Januari lalu. Kedua-dua suspek yang disyaki sedang berdua-duaan di dalam kereta bertindak mengundurkan kenderaan lalu merempuh kereta peronda polis bagi melarikan diri semasa pemeriksaan hendak dijalankan. Siasatan mendapati kedua-dua individu berusia 20 dan 18 tahun itu melarikan diri gara-gara terkejut dihampiri kenderaan peronda polis. Susulan penahanan, suspek didenda sebanyak RM3,000 dan kes disiasat mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34 Akta yang sama. Seorang kanak-kanak warga asing ditemukan dalam sebuah kontena sekitar Pelabuhan Klang selepas disyaki terperangkap selama 6 hari pada 18 Januari lalu. Hasil siasatan, mangsa dipercayai bermain bersama rakannya lalu terkunci di dalam kontena tersebut sehingga dijumpai oleh seorang pekerja operasi perkapalan sekitar jam 9 malam. Polis bagaimanapun mengesahkan tiada unsur jenayah pemerdagangan manusia dikesan dan kes dirujuk kepada Jabatan Imigresen Malaysia untuk pengurusan dokumen serta penghantaran pulang mangsa ke negara asal. Seorang ibu berusia 20 tahun dihadapkan ke Mahkamah Session Sepang atas pertuduhan membunuh anak kandungnya yang berusia setahun 6 bulan pada 20 Januari lalu. Tertuduh didakwa melakukan pembunuhan dengan niat dan menyebabkan kematian bayi tersebut dengan menekuk bantal di muka mangsa di sebuah kondominium sekitar Cyberjaya antara 11 hingga 12 Januari. Satu permohonan dibuat kepada mahkamah di bawah Seksyen 342 Kanun Tata Cara Jenayah supaya tertuduh dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan dan pemantauan mental.
Mahkamah memutuskan 20 Mac depan untuk sebutan semula kes mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana tiada sebarang pengakuan terhadap pertuduhan tersebut. Rahsia kehidupan mewah dua penganggur dan seorang ejen insurans terbongkar selepas ditahan kerana disyaki bergiat aktif dalam satu sindiket pengedaran dadah berjumlah hampir RM130,000 pada 13 Januari lalu. Penahanan ketiga-tiga suspek berusia lingkungan 22 hingga 32 tahun itu dilakukan dalam dua serbuan berasingan sekitar Jelutong dan Georgetown antara jam 7 hingga 10 malam. Selain dadah jenis MDMA dan ketamin, turut dirampas dua buah kereta mewah, dua motosikal, barang kemas dan sejumlah wang tunai. Kesemua suspek direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. 999 akan terus membawakan laporan terkini kejadian jenayah semasa. Dengan itu, kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mewakili tim Perbetan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.